Soalan yang dikemukakan kepada saya ialah berkaitan dengan apakah prinsip ataupun fundamental mabadi' Masarif Islamiah itu sebelum kita bincang secara mendalam lagi. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya ingin kongsikan yang saya rasa kita semua tahu latar belakang kewangan Islam ini. Dia didatang dalam era kita ini sebagai satu alternatif. Jadi bila kita bincang tentang alternatif, maksudnya perkara yang sedia ada ataupun kewangan konvensional yang sedia ada itu tidak secucuk ataupun tidak sejajar dengan syariat Islam. Jadi kita bawa datang kewangan Islam, perbankan Islam sebagai alternatif. Alternatif itu kepada Muslim supaya mereka ini mengelak daripada riba yang berleluasa di zaman kita ini. Jadi konteks itu perlu kita fahami, iaitu perbankan Islam ini datang kemudian selepas wujudnya kewangan konvensional yang sangat dominan dalam dunia kewangan sekarang ini. Jadi kita sedia maklum di negara kita sejak 1983 since kita start dengan Bank Islam, waktu itulah kita kata conversion daripada conventional product di-convertkan into Islamic banking product. Jadi saya rasa kita sangat thankful, kita sangat berterima kasih kepada generasi sebelum ini yang usaha-usaha tersebut daripada tahun 1983 hingga ke tahun 2020 inilah kita tengok proses yang berjalan itu conversion, di mana produk-produk kewangan Islam alternatif telah wujud, available, telah sedia ada di pasaran, sama ada dari sudut consumer banking, business banking ataupun treasury banking yang lebih complicated, ataupun dalam capital market, takaful, dan sekarang ini bergerak ke arah Islamic Wealth Management. Semua tersebut adalah usaha-usaha di mana kita telah menghilangkan elemen-elemen riba, menghilangkan elemen-elemen uncertainties, gharar, dan juga menghilangkan elemen-elemen maisir dalam produk-produk konvensional tadi. Jadi bagi saya, especially kalau dalam konteks Malaysia ni, kalau ditanya sama ada adakah kewangan Islam itu dalam keadaan daruri ataupun tidak lagi, saya kata tidak, sebab kita dah ada alternatif dan alternatif dah terpelbagai. Jadi mostly kita bukan dalam keadaan darurat yang memaksa kita untuk memilih kewangan konvensional. Dalam kata lain, maksudnya tak ada choice dah. Memang kena guna kewangan Islamic banking product. Dan kembali kepada soalan tadi tu, apakah prinsip dalam ulama kita, syarah komiti dan juga Islamic bankers kita bila mereka convertkan produk-produk tu, one of the fundamentals ataupun prinsipal yang mereka ketengahkan ialah adalah, tahqiqul adalah, maksudnya keadilan. Keadilan dalam transaksi kewangan itu. Itu yang dikatakan apabila elemen riba tu dihapuskan, kita gantikan dengan produk yang lebih adil. Produk yang lebih fairness, lebih justice kepada seluruh stakeholders. Jadi apabila kita bincang tentang adalah ini, konsep adil ini dalam transaksi, ia bukan sekadar antara adil kepada pihak customer. Dia bukan adil kepada pihak banker saja. Dia meliputi shareholders. Jadi sebab itulah kita katakan contohnya kenapa qardul hasan tidak kita kembangkan dalam Islamic banking, sebab dia bagi saya tak fair kepada shareholders. Sebab shareholders bila invest duit mereka dalam bank, mereka nakkan profit. Jadi kita nampak qardul hasan tu tak sustain untuk shareholders, tidak adil untuk shareholders. Begitu juga dengan Islamic bankers, bila mereka evaluate customer kan, credit worthiness of the customer, mereka akan buat proses risk management yang very stringent, kerana mereka nak protect, safeguard the depositors yang letakkan duit dalam memberi keadilan kepada depositors dalam bank tersebut. Begitu juga bila kita cerita tentang keadilan dari sudut customer yang default, kan? Customer yang default, mereka mungkin bank akan datang untuk ambil balik kereta yang disewa. Jadi proses itu adalah di situlah valuesnya, di mana membezakan di antara conventional banks practices dengan Islamic banking practices. Jadi itu bagi saya prinsip yang pertama ialah tahqiqul adalah li jami'il al-mutaqidin fil masarif Islamiyah. Yang keduanya ialah dari sudut utilizations of the fund. Kita tahu bahawa since beginning, daripada mula lagi
konsep ini sangat penting di mana fund yang diinvest, fund yang kita dapat perolehi daripada Islamic Fund ini tidak boleh kita invest dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab syariat Islam sangat clear. Tak boleh invest dalam gambling, tak boleh invest dalam perkara-perkara yang memudaratkan manusia. Sekarang ni baru kita dengar kan, contohnya kita dengar apa yang dikemukakan oleh SDG, kan, ada oleh UN, SDG-nya, Sustainable Development Goals. Kemudian ada pula ESG, kan, Environment and ESG, Environment and Social Responsibility. Dan kita ada, dan yang ini sebenarnya dari sudut bagi saya, maksudnya bagi Islamic Banking sejak awal lagi kita dah clear benda ni. Maksudnya fund itu tidak boleh diinvest kepada mana-mana aktiviti yang ekonomi yang memudaratkan kesejahteraan manusia. Jadi bagi saya inilah dua fundamental, pertamanya adalah dan juga dari sudut utilization of the fund itu adalah perkara asas apabila kita nak mengembangkan industri kewangan Islam. Cumanya dari sudut apabila kita dah melaksanakan kewangan Islam ni dah hampir 40 tahun dalam konteks negara kita, jadi timbul isu sejauh manakah principles ini, sejauh manakah al-mabadik ini telah dicapai, telah dicapai oleh kewangan Islam. Itu persoalannya. Sebab itulah kita nampak maksudnya ramai yang pengkaji-pengkaji melihat sejauh manakah produk-produk perbankan Islam, kewangan Islam itu telah dapat membantu untuk mendapatkan keadilan. Iaitu memang saya rasa perkara yang ongoing proses di mana kita akan tambah baik. Jadi perkara utama yang saya nak tekankan di sini ialah dalam konteks negara kita, bukan lagi isu sama ada syariah compliant ataupun tidak. Benda tu bagi saya dah settle lama dah. Kita dah ada proses dan conversion tadi tu, kita dah settlekan peringkat tu, is a syariah compliant, no doubt. Kita tak boleh ragui lagi. Cuma prosesnya ialah untuk menambah baik dari sudut values tu tadi, apakah values yang patut ditambah, yang itu saya setuju. Maksudnya yang itu perlu ada penilaian untuk kita tambah baik lagi perkembangan kewangan kita dalam konteks semasa.